Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Terima kasih memilih kami waktu ini. 2 Mac, Buletin 1.30. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini. Tabung haji umum agihan keuntungan 3.1% bagi tahun kewangan 2020. Penerima hati pertama di Malaysia, Afiq Ikmal, meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lembaga Tabung Haji TH mengumumkan agihan keuntungan lebih baik pada 3.1% selepas zakat bagi tahun kewangan 2020 berbanding 3.05% pada 2019 kepada lebih 9 juta pendepositnya. Agihan keuntungan melibatkan jumlah 2.24 bilion ringgit berbanding 2.14 bilion ringgit pada tahun 2019. Dalam satu kenyataan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata prestasi kewangan TH tahun lalu kekal positif meskipun persekitaran ekonomi berada dalam keadaan tidak menentu akibat pandemik COVID-19. Jumlah deposit di TH juga telah mencecah 76.7 bilion ringgit, paras tertinggi dalam sejarah sekaligus mencerminkan keyakinan pendeposit terhadap TH terus kekal utuh. Pada masa yang sama, TH turut melunaskan pembayaran zakat tahun lalu pada 106.2 juta ringgit. Oleh itu, para pendeposit tidak perlu lagi membayar zakat ke atas wang simpanan dan agihan keuntungan yang diterima. Para pendeposit boleh menyemak agihan keuntungan yang dikreditkan ke akaun selepas jam 12 tengah hari esok. Sementara itu, mengenai ibadat haji, Datuk Zulkifli berkata sehingga kini Kerajaan Arab Saudi masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi tentang musim haji tahun 2021. Ini walaupun telah menerima kira-kira 100,000 jemaah umrah sejak 1 November lalu. Jelasnya, tahun lepas ibadat haji telah ditangguhkan akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia. Beliau turut menasihati semua bakal haji untuk mengikuti kursus asas haji mingguan yang sedang dianjurkan TH secara dalam talian. Bakal-bakal haji juga perlu menjaga kesihatan diri dengan menjaga pemakanan dan lakukan senaman kerana ibadat haji menuntut kekuatan fizikal dan mental. Berikutan pemansuhan kriteria kemudahan iSINA, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mengumumkan permohonan yang dibuat sebelum 25 Februari akan diberi kelulusan secara berperingkat dan bayaran akan dibuat bermula hari ini. Ia melibatkan permohonan yang masih menunggu keputusan kelulusan dan yang berstatus tidak lulus sebelum penambahbaikan iSINAR tanpa kriteria dibuat. Simakan boleh dibuat pada hari-hari berikutnya jika ahli mendapati status permohonan masih tiada sebarang perubahan. Permohonan baru yang mencerminkan pemansuhan kriteria akan dibuka bermula 8 Mac nanti kepada semua ahli di bawah umur 55 tahun. Permohonan baru akan diproses dalam tempoh 5 hari bekerja. Selepas tempoh ini, ahli boleh mula menyemak status permohonan dan tarikh bayaran. Bermula 8 Mac juga, ahli akan diberikan kelonggaran untuk membuat pindaan pada permohonan seperti jumlah dipohon, maklumat bank serta mod bayaran di laman iSINAR online. 5 lagi lelaki yang dipercayai terlibat dengan insiden rusuhan di sebuah restoran di Jalan Tun Sambatan di Ibu Negara telah ditahan polis. Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Anwar Omar berkata, semua suspek berusia 19 hingga 23 tahun itu ditahan di sekitar Lembah Kelang. Tangkapan pertama melibatkan seorang lelaki berusia 23 tahun di sebuah rumah di Jalan Sungai Besi. 2 suspek masing-masing berusia 22 tahun ditahan di Taman Cempaka dan di
Jalan Sanpeng, manakala suspek keempat dan kelima masing-masing berusia 22 dan 19 tahun ditahan di tepi Jalan Travers off Jalan Selangor. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Kesiksaan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Saiful Azli Kamarudin sebelum ini memaklumkan 3 ditahan daripada 11 individu yang disyaki terlibat insiden itu. Insiden yang tular di media sosial dipercayai berlaku hanya gara-gara kumpulan itu gagal membuat pesanan makanan di restoran. Seorang juruterbang sukan luncur udara berdepan detik cemas apabila pesawat jenis Strike Glider yang dikendalikannya terhempas di dalam kawasan padang Kompleks Kastam di Kangar. Dalam kejadian kira-kira pukul 7.10 malam tadi, mangsa Syarizal Daud cedera di bahagian tangan akibat nahas itu. Ketua Polis Daerah Kangar, Superintendent Wari Q berkata, siasatan mendapati pesawat luncur udara milik persendirian dari Kuala Lumpur itu dibawa ke sini untuk membuat demonstrasi penerbangan oleh sebuah kelab bagi mempromosikan persatuan mereka itu. Visual rakaman orang ramai ketika pesawat berlegar di kawasan terbabit turut tular di media sosial. Mangsa berlepas di perkarangan Stadium Utama Kangar sebelum terhempas di padang berhampiran Wisma Jabatan Kastam. Superintendent Wari berkata mangsa hanya mengalami kecederaan di bahagian tangan kanan dan telah dihantar ke Hospital Tuanku Fauzia HTF untuk rawatan susulan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian itu. Sewaktu tinjauan malam tadi, lori penunda dilihat membawa keluar pesawat luncur udara terbabit sekitar jam 8.53 malam tadi dengan diiringi sepasukan anggota polis. Mengulas sama ada penerbangan perlu mendapat kebenaran polis atau tidak, Superintendent Wari berkata perkara itu adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa penerbangan awam. Penerima hati pertama di Malaysia, Muhammad Afiq Ikmal Muhammad Zaini, menghembuskan nafas terakhirnya akibat komplikasi hati awal pagi tadi. Allahyarham yang berusia 23 tahun itu dilaporkan meninggal dunia kira-kira jam 5 pagi tadi. Perkara itu disahkan penderma hatinya, Wan Muhammad Hafizam Wan Ismail, yang menerima khabar sedih itu daripada bapa Muhammad Afiq, Muhammad Zaini Rahim. Setelah diuruskan di Hospital Selayang, jenazah Allahyarham dijangka akan disolat dan dikebumikan di Masjid Al-Barakah, Tikam Batu, Sungai Petani, Kedah selepas asar. Buletin utama sebelum ini melaporkan Muhammad Afiq Ikmal berada dalam keadaan kritikal dan dirawat di Hospital Selayang sejak 13 Februari lalu akibat komplikasi hati selepas 23 tahun menjalani pemindahan organ itu. Beliau menjalani pembedahan itu ketika berusia 14 bulan selepas Wan Muhammad Hafizam menyatakan kesediaan mendermakan sebahagian hatinya. Sementara itu, Yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam merupakan antara individu terakhir yang sempat bertanyakan khabar Muhammad Afiq. Beliau yang diwakili Datuk Muhammad Nasir Ghani melawat Muhammad Afiq yang sedang dirawat di unit separa rapi Hospital Selayang, Selangor semalam. Tun Muhammad Ali turut membuat panggilan video untuk melihat keadaan Muhammad Afiq. Beliau turut menghulurkan sumbangan bagi meringankan beban keluarga berkenaan. Tun Muhammad Ali adalah antara individu yang prihatin serta sentiasa mengikuti perkembangan Muhammad Afiq sejak pembedahan pertama dijalankan pada tahun 1999 yang mana beliau menjawat jawatan Timbalan Menteri Kesihatan. Kisah Allahyarham Muhammad Afiq Ikmal mendapat perhatian rakyat negara ini sejak beliau dilahirkan pada tahun 1998 dan disahkan perlu menjalani pemindahan hati. Lebih menyayat hati, kos pembedahan yang tinggi serta tiada penerma hati yang sesuai menyukarkan bayi itu mendapatkan rawatan sesuai. Detik 3 April 1999 turut menjadi peristiwa penting selepas Allahyarham Muhammad Afiq yang ketika itu berusia 14 bulan menjadi penerima hati pertama di negara ini. Wan Muhammad Hafizam Wan Ismail yang ketika itu berusia 23 tahun mendermakan sebahagian hatinya atas dasar kemanusiaan dan prihatin dengan penderitaan Muhammad Afiq. Sebelum pemindahan dilakukan terhadap Muhammad Afiq,
Kerajaan digesa untuk membenarkan semula pergerakan merentas daerah dan negeri. Ekoran larangan berkenaan memberi impak negatif kepada sektor perniagaan. Gesaan itu dibuat gabungan 262 persatuan perniagaan dan Dewan Peniaga serta perdagangan yang bimbang nasib hampir 1 juta usahawan kini terus terjejas. Kita minta daripada pihak kerajaan. Okey. Nombor satu yang kami mohon untuk pihak kerajaan bersifati dan memberi pertimbangan untuk membenarkan inter-district and interstate travel immediately. Like we said before, allow, but the areas which got COVID cases, they can control and close down and do MCO in that particular township or district in that area. Sekatan perjalanan itu dibimbangi akan memberi kesan lebih buruk kepada beberapa segmen perniagaan walaupun kerajaan sudah membenarkan lebih 90% sektor ekonomi dibuka semula. Sebetulnya kita nak kerajaan dengar rayuan kita. Rayuan kita ni orang berniaga, kita orang cari makan dan ramai dah susah, kedai dah tutup dan saya boleh bagi tahu sebetulnya ramai lagi akan tutup. Ramai lagi pasal yang ada ni pun orang kata nyawa-nyawa ikan. Belum tahu lagi berapa lagi akan tutup. Walaupun buka inter-district ke state, banyak lagi akan tutup because they have been suffering for 6 months to 1 year. Terdahulu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dilaporkan berkata bahawa sekatan perjalanan rentas negeri dan daerah berkemungkinan akan dilanjutkan sehingga sekurang-kurangnya 70% rakyat diberi suntikan vaksin COVID-19. Celcom Axiata Berhad akan menamatkan perkhidmatan rangkaian 3G mereka menjelang akhir tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Idham Nawawi, Celcom menyedari kepentingan penyediaan rangkaian yang konsisten di seluruh negara. Justru, ia menawarkan pakej telefon pintar mampu milik bagi membolehkan pelanggan beralih kepada perkhidmatan 4G. We have seen significant number, more than half of them, 3G only devices has been migrated to 4G. We now have still quite a number of customers to work on, especially in the northern as well as the eastern region of the country. Sehingga kini, Celcom mempunyai 800,000 pengguna 3G. Tahun ini, Celcom memperuntukkan perbelanjaan modal RM1 bilion. Ia bagi mempertingkatkan kapasiti rangkaian, mengurangkan kesesakan trafik dan menambah baik liputan 4G di seluruh negara. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Setelah 63 hari dirawat di hospital, pelajar Malaysia Nur Izzah Muhammad Syokri yang terbabit nahas jalan raya di Manchester, United Kingdom dibenarkan keluar dari hospital Isnin lalu. Nur Izzah kini kembali ke pangkuan ibu dan bapanya Hamidah Wahab dan Muhammad Syukri Zainal yang berada di Manchester sejak 30 Disember tahun lalu. Koresponden TV3 Haliza Hashim melaporkan dari London. Video ini dirakamkan oleh doktor Malaysia yang bekerja di Hospital Royal Salford di mana Nur Izzah dirawat. Mereka turut menghantar pelajar ini pulang ke rumah yang didiaminya. Ibu dan bapa mana yang tidak terharu dapat mendakap kembali anak mereka yang telah lebih 2 bulan bertarung nyawa akibat nahas jalan raya yang serius. Kepulangan Nur Izzah turut disambut oleh rakan pelajar yang lain. Hamidah dan Muhammad Syukri yang berasal dari Karak Pahang tiba di Manchester Disember lalu. Berikutan wabak COVID-19, mereka cuma dibenarkan melawat Nur Izzah di hospital sekali sahaja. Sehingga kini, keluarga ini cuma berhubung melalui aplikasi FaceTime. Pelajar tahun 1 jurusan Perakaunan dan Kewangan Tajaan Petronas ini memulakan pengajian di Manchester pada Oktober lalu. Untuk beberapa minggu akan datang, Nur Izzah perlu menjalani sesi fisioterapi untuk fungsi kognitif dan memori serta mengadakan pertemuan susulan dengan pakar bedah saraf. Sekali kita tak tahu yang dia punya treatment tu
berapa lama lagi yang kena rehab untuk datang, yang nurse akan datang ke rumah tu? Balik pun boleh juga daripada sana. Sekarang pun sini pun online je, bukan pergi ke. Dia kata apa? Time tu lah dia kata. Muhammad Syukri kagum dengan kemajuan fizikal anaknya yang semakin pulih. Namun Nur Izzah tidak langsung mengingkati apa yang berlaku pada 28 Disember tahun lalu. Anaknya cuma mengetahui dirinya terbabit dengan kemalangan jalan raya apabila diberitahu oleh rakan dan membaca laporan media. Bekas Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dijatuh hukuman penjara 3 tahun termasuk 2 tahun tempoh parol atas pertuduhan rasuah. Mahkamah mendapati Sarkozy bersalah memberi suapan terhadap Hakim Gilbert Azibert berhubung pemberian maklumat mengenai siasatan terhadap partinya pada 2014. Sebagai balasan, Gilbert juga ditawarkan jawatan eksklusif di Monaco. Kontroversi itu terbongkar selepas perbualan antara Sarkozy dan peguamnya Thierry Herzog dipintas pasukan pengintipan. Selain itu, ia juga mendedahkan maklumat mengenai pemberian dana oleh bekas Presiden Libya Muammar Gaddafi berhubung kempen pilihan rayanya pada 2007. Dilaporkan bekas peguam Sarkozy dan Azibert turut dijatuhi hukuman yang sama. Hakim bagaimanapun memerintahkan Sarkozy dikenakan tahanan di rumah dengan memakai tag elektronik. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke berita sukan. Kerjasama antara Perbadanan Sukan Sarawak SSC dengan 2 badan bola sepak Sarawak dilihat bakal mempertingkatkan mutu sukan bola sepak di negeri itu. Menurut Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, kerjasama tersebut merupakan usaha Sarawak untuk membangunkan sukan bola sepak ke tahap yang lebih tinggi. Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS bertanggungjawab memantau program pembangunan negeri itu selain fokus utama menjaga pasukan negeri. Jelas Datuk Abdul Karim, sebagai sebuah badan yang menjaga pembangunan sukan di Sarawak, SSC juga perlu memainkan peranan dalam pembangunan bola sepak. Malah akademi latihan yang dimiliki SSC di Kuching, Bintulu dan Miri boleh dimanfaatkan bagi melahirkan pemain bola sepak yang berbakat untuk pasukan negeri. Di peringkat negeri, kita mahu pasukan yang cukup kuat, tapi kita memerlukan pembangunan atlet-atlet sukan bola sepak ini daripada bawah. Dan di sinilah mereka akan mengatur supaya Majlis menandatangani memorandum perjanjian di antara SSC dengan FAS dan Kelab Kuching City FC di Kuching berlangsung semalam. Kerjasama ini berita gembira buat Presiden Kuching City FC KCFC Fazruddin Abdul Rahman. Menurut Fazruddin, melalui perjanjian ini, KCFC akan dapat melaksanakan perancangan dengan lebih tersusun. Bila kita dah kenal pasti bagaimana kita nak memastikan mereka ini dilatih dan dapat bersedia untuk mengganti senior-senior player kita. Jadi SSC akan membantu kami daripada segi kejurulatihan dalam membimbing pemain-pemain muda. Jelas Fazruddin, pembangunan bola sepak moden tidak hanya memperlihatkan struktur latihan di atas padang sahaja, namun ia perlu melihat daripada pelbagai aspek termasuk aspek sains sukan. Datuk Abdul Halim Kadir kekal menerajui Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF bagi penggal 2021 hingga 2025 selepas menang dalam pemilihan badan indu itu yang diadakan secara dalam talian semalam. Beliau menewaskan Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM Datuk Seri Ahmad Ismail dan Presiden Persekutuan Sepak Takraw Singapura Perses Muhammad Nasri Harun. Datuk Abdul Halim memperoleh 30 undi dalam pemilihan yang diadakan sempena Kongres ASTAF itu semalam. Bagi jawatan Timbalan Presiden, ia dimenangi Charlem Chaiwatcharapon dari Thailand dan Yogendra Singh Dahia dari India. Manakala 8 calon mengisi kerusi naib Presiden diikuti 10 jawatan sebagai ahli majlis. Kongres ASTAF kali ini dihimpit kontroversi hangat selepas PSM dikatakan tidak menghantar undian pencalonan selepas tarikh akhir 26 Februari lalu. Begitupun Presiden PSM Datuk Seri Ahmad Ismail tetap menghadiri Kongres untuk mencabar 2 lagi calon sebelum tewas. Meskipun statistik kes positif semakin menurun, jangan lalai dan terus patuh SOP. Visual carousel ais terbesar yang dihasilkan penduduk di Finland menutup tirai Buletin 1.30 hari ini. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum.